Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Fatishwara binti Rosli. Hari ini saya akan membentangkan tentang satu isu yang bertajuk isu keluarga toksik. Keluarga merupakan sebuah kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama yang kebiasaannya terhasil daripada hubungan perkahwinan dan mempunyai pertalian darah yang sama. Keluarga ini kebiasaannya akan dipimpin oleh seorang ketua keluarga yang akan membentuk acuan keluarga itu sendiri, dan setiap ahli keluarga itu memainkan peranan yang penting dalam membentuk sesuatu keluarga itu dan untuk memacu keluarga itu ke arah yang positif ataupun yang negatif. Manakala keluarga toksik pula adalah sebuah keluarga yang hidup secara bersama-sama yang mempunyai pertalian darah yang sama, tetapi tidak berkomunikasi dengan cara yang baik dan mereka mewujudkan suasana yang negatif dan lebih kepada menjatuhkan sesama sendiri. Sebab-sebab yang menyumbang kepada permasalahan isu tersebut adalah yang pertama, ahli keluarga yang suka mempersendakan ahli keluarga yang lain di hadapan orang lain. Seperti contoh, ibu bapa anda mempersendakan anda di hadapan rakan-rakannya dengan mengatakan, kau ni gemuk lah, kau ni hitam lah, tanpa memikirkan perasaan anda sebagai seorang anak. Perkara ini jika kerap dilakukan, ini akan memberikan kesan psikologi kepada perkembangan anak-anak mereka, dan terdapat juga ibu bapa yang tidak menyukai perkara baik yang dilakukan oleh anaknya, walaupun perkara itu memberikan manfaat yang baik, tetapi mereka tidak suka. Yang seterusnya adalah ahli keluarga yang suka berkira, yang terlalu berkira. Berkira sama ahli keluarga adalah perkara yang tidak bagus, kerana itu ahli keluarga anda harus membantu, tak kisah daripada berkira dari segi wang ringgit ke, dari segi pertolongan tenaga ke. Kita sebagai ahli keluarga, kita harus membantu ahli keluarga sendiri. Tidak rugi pun jika kita membantu ahli keluarga masing-masing. Yang seterusnya adalah ahli keluarga yang suka memanipulatifkan keadaan yang baik dan yang buruk. Seperti contoh, anda mempunyai seorang abang, dan abang anda ni seringkali mengatakan perkataan yang tidak baik kepada anda. Tetapi selepas dia mengatakan perkataan yang tidak baik itu kepada anda, dia meminta maaf. Tetapi dia kerap kali mengulangi perkara yang sama, dan sehingga anda terasa hati dengan dia. Tetapi perkara yang dilakukan tu adalah tidak baik, kerana disebabkan anda seorang adik dan anda tidak mempunyai kuasa kepada abang anda. So jadi dia macam dia akan mengulangi kesilapan tu, dan dia tak ada rasa hormat kepada diri anda hanya kerana anda seorang adik dan dia seorang abang. Jadi dia berkuasa ke atas anda. Jadi dia telah memanipulatifkan keadaan tersebut. Yang seterusnya adalah ahli keluarga yang terlalu menuntut. Seperti contoh, ibu bapa yang terlalu menginginkan anaknya menjadi seperti mereka. Seperti contoh, jika waktu persekolahan ibu bapa mereka, di dalam kelas sentiasa mendapat nombor 1, menjadi pelajar yang pintar. Jadi ibu bapa tersebut menginginkan anaknya menjadi seperti mereka. Ibu bapa tersebut terlalu menginginkan anaknya menjadi nombor 1. Jika anaknya menyertai pertandingan sukan ke, ataupun menyanyi ke, pidato ke, tetapi tidak mendapat nombor 1, maka mereka akan mengatakan, kenapa tak dapat nombor 1? Kenapa dapat nombor 2? Mereka menginginkan kesempurnaan dari segi akademik dan segala bentuk. Terdapat juga ibu bapa yang terlalu mementingkan diri mereka sendiri. Terdapat ibu bapa yang hanya mementingkan perasaan mereka sahaja tanpa memikirkan perasaan ahli keluarga yang lain, terutama anak-anak mereka. Ibu bapa jenis ini, jika terdapat permasalahan yang berlaku di dalam keluarga dan berpunca daripada orang lain, tetapi mereka menginginkan orang tersebut yang meminta maaf kepada mereka, walaupun mereka tidak tahu salah mereka di mana. Jadi mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa memeriksa terlebih dahulu masalah itu berpunca daripada siapa ataupun bagaimana permasalahan itu berlaku. Dan yang terakhir sekali adalah ahli keluarga yang sangat negatif. Ahli keluarga yang sangat negatif ni, seperti contoh, mereka selalu mengatakan perkataan yang tidak baik ataupun membuat perlakuan yang tidak baik yang menjejaskan hubungan sesebuah kekeluargaan itu.
maka perkara ini harus dielakkan dan harus bersama-sama untuk membaik pulih hubungan kekeluargaan itu, dan kalau boleh elakkan berkata perkataan yang negatif kepada ahli keluarga sendiri. Aras pemikiran yang boleh digunakan untuk menyelesaikan isu tersebut adalah untuk sebab yang pertama, saya memilih ibu bapa atau ahli keluarga yang suka mempersendakan ahli keluarga yang lain berada di aras pemikiran yang pertama, iaitu pengetahuan. Kerana ibu bapa perlu ada pengetahuan tentang ahli keluarga mereka yang lain. Seperti contoh, jika ibu bapa tersebut mempersendakan anaknya hanya kerana anaknya berkulit gelap, ibu bapa perlu tahu kenapa anaknya berkulit gelap. Mungkin anaknya berkulit gelap kerana menyertai aktiviti sukan di sekolah, dan perkara itu yang menyebabkan anaknya berkulit gelap. Jika ibu bapa mempunyai pengetahuan tentang anak mereka, pasti masalah tersebut tidak wujud kerana ibu bapa tahu aktiviti seharian anak-anak mereka, ibu bapa tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah. Untuk sebab yang kedua, saya memilih ahli keluarga yang suka memanipulatifkan keadaan berada di aras pemikiran yang aras pemikiran yang sesuai adalah berada di aras pemikiran yang ketiga, iaitu aplikasi. Sebab mengapa saya memilih ini berada di aras aplikasi adalah kerana ahli keluarga tersebut berkomunikasi tetapi dalam kadar yang terhad. Mereka perlu mengubah cara komunikasi yang negatif kepada cara komunikasi yang positif, dan perkara itu akan menjernihkan keadaan ahli keluarga mereka, dan mereka juga perlu meminta maaf selepas melakukan kesalahan dan tidak mengulangi apa yang mereka lakukan, dan tidak mengulangi segala perkara yang negatif kepada ahli keluarga mereka yang lain. Untuk sebab yang ketiga, saya memilih ibu bapa yang terlalu menuntut. Aras pemikiran yang sesuai untuk sebab ini adalah aras pemikiran yang kelima, iaitu sintesis. Ibu bapa perlu mengubah cara didikan mereka kepada anak-anak mereka. Hal ini kerana cara didikan ibu bapa itulah yang akan membentuk bagaimana anak mereka itu nanti. Ibu bapa tidak boleh menjadikan anak mereka seperti yang mereka inginkan. Tidak boleh. Ibu bapa perlu menerima anak mereka seadanya dan cuba untuk menguji segala apa yang perkara yang baik ataupun segala usaha yang anak anda telah lakukan, dan mungkin dengan cara itu anak-anak akan menjadi lebih bagus dan bersemangat di kemudian hari. Untuk sebab yang keempat, saya memilih ibu bapa yang terlalu memikirkan diri sendiri berada di aras pemikiran yang kedua, iaitu pemahaman. Kerana ibu bapa perlu memahami setiap ahli keluarga mereka sendiri. Ahli keluarga tersebut juga perlu memahami semua ahli keluarga yang lain. Mereka perlu tahu kenapa perkara itu terjadi. Mereka perlu faham kenapa ayahnya berkelakuan begitu, dan mereka perlu berkomunikasi secara positif. Jika mereka berkomunikasi dan memahami setiap ahli keluarga tersebut, maka hubungan tersebut akan menjadi bahagia, dan keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang positif dan aman. Untuk isu keluarga toksik ini, jenis pemikiran yang sesuai adalah pemikiran vertikal. Sebab saya memilih pemikiran vertikal untuk isu ini adalah pemikiran vertikal merupakan pemikiran yang semua manusia aplikasikan dalam kehidupan seharian mereka, yang mana pemikiran jenis ini dapat menerima pandangan orang lain, dan pemikiran jenis ini juga adalah hasil daripada pengalaman lepas seseorang, yang mana ini dapat membantu dalam memberikan penyelesaian masalah dan juga membantu untuk membuat keputusan. Untuk kaedah penyelesaian masalah, saya akan menggunakan alat berfikir OPV, iaitu Other People's View, di mana saya berpendapat bahawa kita perlu mendengar pendapat orang lain dalam menyelesaikan sesuatu masalah tersebut, dan kita perlu mempertimbangkan segala pandangan ataupun pendapat yang kita terima sebelum kita menyelesaikan sesuatu masalah. Untuk kaedah penyelesaian masalah, saya akan memilih 4 alternatif. Yang pertama adalah dengan meletakkan beberapa had. Contoh situasi adalah seperti jika anda membuat jamu makan di rumah anda dan anda menjemput ahli keluarga yang lain untuk datang ke rumah anda, tetapi secara tiba-tiba
anak buah anda berada di luar kawalan, di mana anak buah anda bermain terlalu agresif sehingga barang di rumah anda pecah. Dan akibat sikap sambil lewat ibu bapa anda, anak anda menjadi anak buah anda menjadi degil. Dan anda terus mengambil keputusan untuk memarahi ibunya kerana tidak menjaga anaknya dan tidak mengawal anaknya dengan bagus. Dan anda perlu meletakkan beberapa had di mana anda perlu mengatakan kepada adik anda bahawa anda tidak suka perkara tersebut. Dan setelah anda mengatakan perkara itu, bahawa ahli keluarga seharusnya perlu faham bahawa tidak semua orang berterima cara kita. Untuk alternatif yang kedua adalah dengan belajar untuk menjadi tegas. Kita perlu belajar untuk menjadi tegas supaya kita tidak dipermainkan oleh orang di sekeliling kita. Jika kita belajar untuk menjadi tegas, kita dapat melindungi diri kita daripada dipermainkan oleh orang di sekeliling kita. Belajar, contoh situasinya adalah sekiranya anda mempunyai satu impian dan anda nak impian anda itu tercapai, dan anda memberitahu kepada orang lain bahawa impian anda itu begini. Tetapi orang di sekeliling anda menjatuhkan anda, mengatakan bahawa impian anda itu adalah sekadar perkara yang sia-sia. Tetapi anda perlu bertegas untuk mencapai dan untuk merealisasikan impian anda tersebut. Dan alternatif yang ketiga adalah tidak menggunakan kritikan. Ahli keluarga seharusnya tidak menggunakan kritikan dalam komunikasi sesama mereka. Kritikan tersebut akan menjadikan keluarga tersebut berpecah belah. Contoh situasi seperti jika anda melakukan tugasan, contohnya anda perlu mereka sesuatu bangunan dan anda dengan bersemangatnya menunjuk perkara itu kepada ahli keluarga anda yang lain. Contohnya anda membina menara dan anda dengan bangganya menunjuk hasil kerja anda kepada bapa anda. Tapi bapa anda mengkritik hasil kerja anda dengan nada yang sinis, dengan mengatakan bahawa ini saja yang kau boleh lakukan. Dengan cara yang begitu, dan anda terasa hati dengan kritikan tersebut, dan kritikan itu akan menjadikan anda tidak mahu melakukan perkara yang baru dan tidak mahu menunjukkan segala hasil kerja ataupun usaha yang anda telah lakukan kepada ahli keluarga anda yang lain. Untuk alternatif yang keempat adalah bapa perlu memainkan peranannya sebagai ketua keluarga. Ramai orang berpendapat bahawa ketua keluarga inilah yang akan mencorakkan dan akan menentukan hala tuju keluarga tersebut. Jika bapa menjalankan tanggungjawabnya dengan bagus, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia dan harmoni. Tetapi jika sebaliknya berlaku, maka keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang porak-poranda, tidak bahagia dan tidak mempunyai komunikasi, dan hubungan adik-beradik menjadi renggang. Jadi bapa perlu memainkan peranan. Bapa perlu tahu apa yang dia perlu lakukan untuk menjadikan sebuah keluarga itu keluarga yang sempurna. Penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini ialah jalan yang paling terbaik adalah dengan memilih peranan ketua keluarga. Ketua keluarga ini, jika kita lihat, ianya sangat mempengaruhi hubungan kekeluargaan tersebut. Ketua keluarga inilah seharusnya yang menjadi pemimpin isteri dan anak-anak, yang menjaga keselamatan anggota keluarga. Ketua keluarga juga seharusnya memberikan didikan agama yang mencukupi kepada isteri dan anak-anak supaya mereka akan menjadi isteri dan anak-anak yang soleh dan solehah. Jika berlaku sebarang permasalahan di dalam keluarga tersebut, seeloknya ahli keluarga tersebut duduk berbincang dan tidak menunjuk jari sesama sendiri. Di sinilah ketua keluarga tersebut memainkan peranan dengan dalam menentukan sebarang keputusan yang perlu diambil. Jadi ketua keluarga inilah yang akan menentukan keamanan dan keharmonian sebuah keluarga itu.